Bersama saya Aidan Nayan dalam rentasan berita edisi 1166 dan antara paparan utama. Pemimpin UMNO takut dicabar ahli sendiri. Matlamat Pembangunan Mampan cakap mesti serupa bikin. Jangan bunuh angsa bertelur emas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasib pemimpin UMNO yang takut dicabar dalam pemilihan kepimpinan parti itu akan diketahui selewat-lewatnya pada 16 Julai ini. Demikian kata Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS berhubung permohonan pindaan perlembagaan UMNO yang dikemukakan pada 17 Mei menurut laporan bernama baru-baru ini. Pada 15 Mei lepas, Perhimpunan Agung UMNO 2021 meluluskan usul supaya pemilihan parti ditangguh 6 bulan selepas pilihan raya umum ke-15 diadakan. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dipetik sebagai berkata, pemilihan parti diadakan dalam masa 6 bulan selepas PRU. Kita tidak mahu perpecahan dalam parti. Jangan pandang ringan, pertahankanlah martabat UMNO. Jika kita teliti ayat pendek Muhammad itu, ia bermaksud jika ada pemilihan akan berlaku perpecahan. Maknanya pemimpin UMNO takut dicabar oleh ahli sendiri. Sepatutnya pemilihan UMNO diadakan pada bulan Jun 2021 yang lalu tetapi telah ditangguhkan. DAP yang sering dimomokkan oleh UMNO dengan pelbagai kata nista sudah lama mengadakan pemilihan pucuk pimpinan. Setiausaha Agung DAP sudah berubah kerana Lim Guan Eng dengan senang hati tidak mempertahankan jawatannya. Jawatan itu kini dipegang oleh Anthony Locke. Beberapa pemimpin bukan Cina turut menjadi ahli jawatankuasa tertinggi pusat 2022 hingga 2025 termasuk pemimpin muda Sheikh Umar Bagharib Ali dan Yang Shafura Ahmad. Keadilan pula menjalankan pemilihan yang agak sengit. Jawatan Timbalan Presiden Keadilan berjaya direbut oleh Rafizi Ramli yang bersaing hebat dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Walaupun kedengaran suara-suara nakal yang tidak puas hati di dalam keadilan, Majlis Pimpinan Pusat MPP memutuskan bahawa Kongres Wanita dan AMK akan diteruskan pada 15 Julai dan Kongres Nasional pada 16 dan 17 Julai di Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam. Kesemua perwakilan termasuk dari Sabah dan Sarawak akan hadir secara fizikal. Kongres Keadilan ke-16 ini akan menyaksikan saf kepimpinan baharu mengambil alih tampuk kepimpinan parti, seterusnya menggariskan dasar serta hala tuju parti bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15, kata pengarah komunikasi Keadilan Fahmi Fadzir dalam satu kenyataan. Perpecahan tidak kedengaran di dalam DAP walaupun ada beberapa katak politik yang melompat selepas langkah Sheraton. Sementara itu, bagi amanah pemimpin yang menerajui parti itu sekarang ialah untuk tahun 2019 hingga 2022. Kemungkinan parti itu akan mengadakan pemilihan selepas pilihan raya umum ke-15 yang kabar angin bertiup kencang mungkin diadakan pada hujung tahun ini. Tarikh tersebut mungkin menjadi kenyataan, lebih tepat diharap oleh UMNO menjadi kenyataan apabila Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam berkata parti itu mempunyai perancangan lain atau plan B jika ia mengambil keputusan untuk tidak meneruskan pemilihan parti sebelum akhir tahun ini. Maknanya plan A ialah UMNO akan mengadakan pemilihan parti itu sebelum akhir tahun ini sekiranya ROS tidak meluluskan permohonan pindaan perlembagaan parti berkenaan. UMNO ada plan B, namun jika tak mahu plan B, maka kita akan buat pemilihan parti sebelum 29 Disember ini, katanya seperti dipetik Harian Metro kemarin. Malang bagi parti yang hilang keramat itu, perpecahan jelas sudah berlaku sejak tertubuhnya Bersatu oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan melompatnya wakil rakyat katak daripada parti itu bagi mencari kolam yang banyak sumber baharu yang tidak kira haram atau halal. Ternyata wujud keresahan di kalangan akar umbi UMNO terhadap kepimpinan yang ada sekarang, khususnya kepada pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Najib Razak dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kedua mereka dikenali sebagai kluster mahkamah, antaranya Datuk Zahari Muhammad Yassin atau blogger Sang Kelembai yang dahulu amat disayangi UMNO.
Kini Zaharin antara yang paling terbuka dalam beberapa klip video mempamerkan kejelekannya kepada Najib dan Zahid. Dalam minggu ini, tidak seorang pun ahli UMNO seperti terperanjat beruk apabila dimaklumkan di mahkamah, ditulis dalam media bahawa timbalan Presiden UMNO masa itu, Dr. Ahmad Zahid Hamidi, telah menerima jutaan ringgit wang Singapura kononnya bagi tujuan kepentingan UMNO. Malah beliau menggelar mereka perompak dan penyamun yang memperkayakan diri dan keluarga sendiri. Ahli UMNO seperti Zaharin itulah yang kini menjadi api dalam sekam UMNO yang ditakuti membawa perpecahan dan sebagai punca kenapa pemilihan pucuk pimpinan parti itu mahu ditangguhkan. Sedangkan pemimpin parti-parti lain juga menerima pelbagai cabaran tetapi mereka berani. Keberanian ini tidak dilihat oleh akar umbi UMNO seperti Zaharin dan mungkin ramai lagi jika diperhatikan daripada kenyataan tidak mahu perpecahan oleh timbalan Presiden UMNO sendiri. Senario itu kena ditambah dengan pemecatan Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT. Pemimpin UMNO termasuk yang pernah menghunus keris pancawarisan kini takut berhadapan dalam pemilihan untuk menerajui parti itu dengan akar umbinya sendiri dengan berselindung di sebalik ungkapan mempertahankan martabat UMNO. Inikah jenis pemimpin yang sewajarnya dipilih untuk menerajui negara? Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed menekankan kepentingan melaksanakan matlamat pembangunan mampan di peringkat tempatan dalam mencapai agenda pembangunan mampan menjelang tahun 2030 iaitu agenda 2030. Beliau mengiktiraf peranan kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia dalam matlamat pembangunan mampan APPGM SDG dan Perikatan Organisasi Masyarakat Sivil Malaysia CSO SDG Alliance dalam menjalin kerjasama yang lebih kukuh antara ahli parlimen, kerajaan negeri dan tempatan serta masyarakat setempat dalam melaksanakan 121 projek penyelesaian di peringkat tempatan Local Solution Project di 30 kawasan parlimen. Mustafa menegaskan ketika dunia sedang berusaha untuk pulih daripada kesan pandemik COVID-19 menjadi keperluan negara untuk bekerjasama dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan matlamat pembangunan mampan bersama negara jiran terutama Indonesia, Filipina dan Thailand bagi meningkatkan komitmen dalam melaksanakan matlamat itu. Beliau berkata demikian dalam kenyataan sempena program Forum Politik Peringkat Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai SDG bertajuk Building Back Better and Localizing SDGs, a case study of Malaysia and 3 Southeast Asian country experiences of the partnership model di Ibu Pejabat PBB di New York kemarin. Sementara itu, Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Saifuddin Abdullah dalam ucapan penutup pula menekankan pentingnya peranan dan kerjasama semua pihak berkepentingan dalam usaha pelaksanaan matlamat pembangunan mampan di peringkat tempatan. Ini termasuk badan-badan kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil dalam menangani kemiskinan dan ketidaksamaan, perubahan iklim serta diskriminasi jantina, etnik atau kelas melalui agenda inklusif yang jelas terutamanya dalam mendekati kumpulan rentan dalam usaha tersebut. Forum Politik Peringkat Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai matlamat pembangunan mampan merupakan platform utama PBB yang memainkan peranan penting dalam tindakan susulan, semakan dan penilaian agenda matlamat pembangunan mampan 2030 di peringkat global. Pelaksanaan matlamat pembangunan mampan di peringkat tempatan merujuk kepada proses mentakrif, melaksanakan dan memantau strategi di peringkat tempatan untuk mencapai matlamat global, nasional dan subnasional di bawah agenda matlamat pembangunan mampan 2030, kata Wisma Putra dalam kenyataannya. Bila dibaca kenyataan kedua menteri tersebut, seolah-olah Malaysia sudah hampir mencapai matlamat SDG. Tetapi apakah hakikat yang cuba disembunyikan? Sebelum ini, Jom Channel mendedahkan Dapatan Sustainable Development Report 2022 yang dikeluarkan oleh PBB bahawa prestasi Malaysia dalam SDG merosot tahun demi tahun sejak 2020 iaitu bagi laporan untuk tahun 2019. Pada tahun 2020, ranking SDG menunjukkan Malaysia berada di tangga ke-60. Kini negara kita berada di tangga ke-72 daripada 163 negara setelah jatuh daripada tangga 68 pada tahun sebelumnya. Antara 3 negara ASEAN yang disebut iaitu Indonesia, Filipina dan Thailand. Hanya Thailand yang pencapaian SDG lebih baik daripada Malaysia iaitu di tangga ke-44 dengan skor yang meningkat tahun demi tahun.
Indonesia berada di tangga ke-82 walaupun pencapaiannya lebih rendah daripada Malaysia. Skor yang didapati meningkat daripada 68.48 pada 2020 kepada 68.9 tahun 2021 dan 69.16 pada 2022. Filipina yang diletakkan dalam ranking yang teruk iaitu di tangga ke-95 juga menunjukkan peningkatan walaupun bertaraf langkah siput iaitu 66.09 pada tahun 2020 dan 66.52 pada tahun 2021 dan kini 66.64. Indeks SDG Global 2022 didahului oleh 3 negara Nordik iaitu Finland, Denmark dan Sweden. Jom kita perhati daripada sudut kepimpinan SDG negara-negara tersebut. Finland memiliki 19 menteri, Denmark 25 menteri dan Sweden 22 menteri. Mungkin kita beralasan bahawa penduduk Malaysia seramai 33 juta, maka kita perlukan 69 menteri dan timbalan menteri, seorang Perdana Menteri dan 3 orang duta khas bertaraf menteri. Namun alasan itu tidak boleh dipakai kerana negara Jerman berada dalam ranking ke-6 mempunyai penduduk seramai 83.24 juta pada tahun 2020. Negara Jerman hanya mempunyai 16 menteri persekutuan. Sementara itu, Perancis yang berada di tangga ke-7 mempunyai penduduk seramai 67.39 juta pada tahun yang sama. Kabinet Perancis atau Council of Ministers terdiri daripada 10 hingga 20 orang sahaja. Bagaimana mereka boleh memimpin negara kemercu kejayaan SDG walaupun mempunyai bilangan menteri yang sedikit berbanding Malaysia? Bagaimana mereka mencapainya sedangkan mereka pun dilanda COVID-19? Jika ditanya pemimpin Pakatan Harapan, mungkin kita akan dapat jawapan di negara-negara tersebut tidak ada langkah syaratan. Makna yang tersirat ialah di negara-negara tersebut tiada pemimpin parti politik yang mendambakan jawatan Perdana Menteri atas keinginan untuk berkuasa tetapi lepas itu tak tahu nak buat apa. Sifat tamak kuasa inilah yang tiada dalam kalangan ahli-ahli politik yang menjadi pilihan rakyat dalam negara berkenaan. Justru demi mencapai agenda 2030 ini, kita harus belajar daripada pengalaman mereka yang berjaya. Selain itu, sebelum kita ajak jiran kita untuk bekerjasama, hulurkan tangan kita kepada ahli keluarga kita dahulu. Sudah mantapkah kerjasama kita dengan masyarakat sivil negara ini, khususnya dalam menangani masalah alam sekitar? Berjayakah kita bekerjasama dengan sektor swasta dalam menangani kenaikan harga barang? Tepuk dada, tanya hati nurani. Jangan cakap tak serupa bikin. Malu. Timbalan Presiden Pejuang Datuk Marzuki Yahya berkata, parti itu menolak idea bahawa Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim harus mengetuainya jika pendekatan kemah besar dipersetujui untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Beliau berkata ia bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kemelut politik semasa, terutamanya dengan Pakatan Harapan yang dilihatnya telah membuat kesilapan dalam beberapa pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil sebelum ini. Menurut satu wawancara dengan Malaysia Kini, Marzuki berkata, walaupun Pejuang bersetuju dengan strategi itu, ia tidak boleh menerima kepimpinan Anwar. Saya melihat khemah besar bukan satu-satunya penyelesaian dalam krisis politik semasa. Sejak langkah Sheraton, kita melihat PH hilang tumpuan, terutamanya semasa insiden pengundian bajet di mana gabungan itu tidak mempunyai keputusan yang jelas. Kami bersetuju dengan khemah besar tetapi pada masa yang sama kami tidak boleh menerima dan bersetuju dengan pentadbiran Anwar, katanya seperti dipetik portal tersebut. Beliau berkata Pejuang dijangka mendedahkan gabungan baharu menjelang pilihan raya umum ke-15. Gabungan kita tidak terhad kepada parti politik tetapi ia lebih menyeluruh, menerima individu atau persatuan dan kumpulan yang mempunyai naratif yang sama atau matlamat yang sama, iaitu memperbetulkan negara ini, memulihkan negara yang pernah dihasilkan oleh pemimpin parti kita Dr. Mahathir Mohamad. Tegasnya, Marzuki juga berkata Keadilan dan Pakatan Harapan harus belajar daripada pengkhianatan bersatu dalam rampasan kuasa politik. Bagaimanapun pengarah komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menolak idea kemah besar tanpa Anwar. Dalam satu ucapan di Twitter, Khalid menegaskan, kemah besar maknanya semua pembangkang bersatu dan bekerjasama. Kalau tak ada Anwar, bukan kemah besar lagi lah. Beliau mengingatkan agar semua pihak menumpukan keutamaan kepada mengalahkan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional.
Kalau ingin kalahkan BN dan PN, semua mesti ketepikan kepentingan dan kecenderungan peribadi dan utamakan kepentingan negara. Kalahkan BN dan PN, itu yang utama, ciapnya. Dalam pada itu, Amanah masih mengharapkan bahawa kemah besar yang disarankan oleh Pakatan Harapan itu dipenuhi sebelum pilihan raya umum ke-15. Amanah yakin bahawa pilihan raya umum ke-15 boleh dimenangi dengan strategi dan mesejing yang tepat, kata pemimpin Amanah dalam satu kenyataan tidak berapa lama dahulu. Menurut kenyataan tersebut, usaha untuk menafikan Barisan Nasional kembali berkuasa adalah matlamat terpenting dalam pilihan raya umum ke-15. Ini kerana implikasi kemenangan Barisan Nasional adalah terlalu buruk terhadap negara dan rakyat. Justru Amanah menyeru semua parti pembangkang untuk mengambil pengajaran daripada pilihan raya Negeri Melaka, Sarawak dan Johor dan membetulkan sikap dan pendekatan supaya strategi kemenangan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jangan benarkan kekalahan-kekalahan ini menyebabkan kita bersikap pesimis atau negatif, tetapi sebaliknya mengambil pengajaran dan membetulkan kelemahan yang terserlah. Tidak timbul soal Pakatan Harapan bekerjasama dengan pengkhianat, sama ada bersatu mahupun PAS. Nah, bukan Amanah tidak pernah menjelaskan mengapa kemah besar diperlukan. Sebaliknya, pada 30 Mac lalu, utusan online memetik Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga pengerusi Pejuang sebagai berkata, parti itu sedia bekerjasama dengan parti-parti lain termasuk Bersatu dan PAS dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Katanya Pejuang terbuka untuk menjalinkan kerjasama tersebut asalkan parti-parti terlibat bersifat ikhlas dan bersih. Kalau dia ikhlas dan bersih, kita terima. Kita tak kisah siapa pun, katanya seperti dipetik. Menurut beliau pada saat ini Pejuang tidak bergabung dengan sesiapa. Sebab kalau kita nak bergabung dengan parti lain, mereka nak buat cara dia, kita nak buat cara kita. Kita cuba berjuang untuk orang Melayu supaya orang Melayu tidak meminta-minta pada orang lain, tegasnya. Pendirian Tun Dr. Mahathir ini tidak konsisten dengan kenyataan Marzuki yang secara tidak langsung menolak kerjasama dengan Pakatan Harapan apabila tidak menerima kepimpinan Anwar. Ibarat kisah sang petani yang memiliki seekor angsa yang bertelur, hanya sebiji telur emas setiap hari. Namun sang petani yang tamak menyangka di dalam perut angsa itu pasti dipenuhi dengan banyak telur emas. Lalu dibunuhnya angsa itu kerana ingin cepat kaya. Malangnya tidak ada sebiji pun telur emas di dalam perut angsa itu. Menyesal? Sudah terlambat. Di manakah letaknya angsa emas dalam diri pemimpin Pejuang? Jangan ingat dengan membunuh kemah besar kerana mungkin dapat bilangan kerusi yang sedikit sebab terpaksa berkongsi dengan pihak lain seperti Keadilan dan Amanah, maka ia akan mendapat lebih banyak telur emas menerusi penggabungan dengan parti lain seperti Bersatu dan PAS. Sebagaimana Pejuang menuntut keikhlasan dan hati yang bersih pihak lain, maka pihak yang mengajak Pejuang untuk bekerjasama juga mendambakan keikhlasan dan ketulusan hati pemimpin parti tersebut. Jika pemikiran pemimpin parti itu masih berserabut dengan tak suka pemimpin itu, tak terima pemimpin ini, baik lupakan sahaja Pejuang. Rakyat negara ini mahu keluar daripada kepompong asabiah yang bercanggah dengan prinsip rahmatan lil alamin dan membawa Malaysia undur ke belakang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adanayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.